Sedang jemaah yang dimuliakan, hendaklah kita berdiam diri dan janganlah berkata-kata pada ketika khatib berkhutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imam yakhutub yawm al-jum'ah ansid faqad laghawd." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله الذي أمر بالبر والطاعة والإحسان ونهى عن العقوق والظلم والعدوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرشد إلى البر والصلة والكرامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan kepada seluruh sidang jemaah sekalian, marilah sama-sama kita berusaha menjadi hamba yang bertakwa dengan melaksanakan segala amal soleh yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping menghargai segala nikmat Allah, dan di waktu yang sama sentiasa menjauhi diri dari melanggar batasan-batasan Allah dan larangannya, agar kita dinaungi dengan rahmat dan inayahnya di dalam kehidupan ini, serta dimasukkan kita ke dalam syurganya di hari akhirat kelak. Sidang Jumaat yang berbahagia, rezeki bukan hanya sekadar wang ringgit dan harta benda. Rezeki juga mencakupi ilmu yang bermanfaat. Hidayah Allah menjadikan kita orang mukmin, persekitaran yang baik, jiran yang baik, tempat kerja yang selesa, sahabat-sahabat dan keluarga yang memahami kita juga dikatakan sebagai rezeki. Anak-anak yang soleh dan solehah, malah kecukupan keperluan harian meliputi makan minum, pakaian, tempat tinggal, kenderaan, keperluan pendidikan dan kehidupan juga merupakan rezeki. Salah satu rezeki yang sangat berharga dan boleh menjadikan saham di akhirat kepada kita adalah anak-anak. Allah rezekikan anak-anak sebagai satu amanah, ujian dan anugerah yang sangat berharga. Mereka dipinjamkan kepada kita, justru ianya wajib dipelihara, dijaga dan dididik dengan sebaik-baiknya, termasuk memastikan kebajikan dan kebaikan mereka dunia dan akhirat. Anak juga dikaitkan sebagai perhiasan bagi ibu bapa, sekaligus kebanggaan di kemudian hari. Namun di samping itu, anak juga boleh menjadi fitnah atau ujian, bahkan menjadi musuh jika salah didikan dan asuhan. Sidang Jumaat sekalian, dalam Al-Quran Allah memperingati kita bahawa anak-anak mempunyai beberapa kedudukan, sama ada di dunia maupun di hari akhirat. Antaranya, pertama, di dunia sebagai perhiasan,
di akhirat sebagai pemberi bantuan. Allah berfirman menerusi surah Ali Imran ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Yang bermaksud dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, haiwan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda yang bermaksud salah satu rezeki yang Allah kurniakan yang boleh menjadi saham di akhirat ialah anak-anak yang soleh dan solehah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam itu mati, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang manfaat kepada orang lain, atau anak yang soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, penerus keturunan dan khalifah di bumi, manakala di akhirat sebagai imam ikutan yang bertakwa. Kedudukan anak juga dianggap sebagai penerus garis keturunan sesuatu generasi dan cita-cita hidup dari kedua ibu bapanya. Sebab itulah mereka biasanya terbentuk dari cara didikan dan asuhan kedua ibu bapa. Hal ini dinukilkan oleh Allah menerusi firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 133 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Manakala mereka juga adalah bakal menjadi pendorong ke arah kepimpinan insan bertakwa yang bakal membawa kita sehingga ke syurga. Dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 74 yang bermaksud, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, anak di dunia sebagai pengikat kasih sayang suami isteri, manakala di akhiratnya sebagai peguam yang membantu. Anak juga mampu menjadi pengikat kasih sayang antara suami isteri. Dia juga menjadi benteng pertahanan di dalam hubungan kekeluargaan
yang bermasalah. Bila suami isteri bertengkar, anak sering menjadi penyejuk. Bila mana melihat anak, hati pasti kurang marahnya. Bila hubungannya semakin retak, anak juga menjadi penyelamat. Pasangan sudah pasti memikirkan nasib anak mereka jika apa-apa yang tidak diingini berlaku. Anak bukan sekadar lahir untuk menjadi pelengkap dalam rumah tangga. Lahirnya mereka membawa 1000 makna. Mereka adalah cermin peribadi kedua ibu bapa. Mereka adalah simbol utuhnya hubungan kekeluargaan. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut, jika anak itu menjadi penghafaz Al-Quran, mereka merupakan aset berharga di hari akhirat. Hadis daripada Muaz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka pada hari kiamat kedua ibu bapaknya akan dipakaikan mahkota. Sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari berada di rumah kita. Bagaimana menurut perkiraan kalian, bagaimana agaknya ganjaran untuk orang yang mengamalkannya sendiri? Hadis riwayat Abu Daud. Sidang Jumaat yang berbahagia, jadilah diri kita ibu bapa yang berakhlak dan tidak menyusahkan anak-anak dengan karenah dan tindak tanduk kita yang boleh membebankan mereka untuk taat kepada kita. Permudahkanlah jalan dan cara supaya mereka mampu taat, kerana dengan cara itu kita permudahkan jalan untuk mereka menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Sedaya mungkin anak-anak ingin mentaati kita, tetapi kita juga perlu memberi komitmen dan pertolongan ansor dengan kadar yang patut agar mereka mudah mengikuti kehendak dan suruhan kita. Sekiranya sebaliknya berlaku, kesannya amat buruk, seperti pernah dinukilkan oleh Al-Imam Ibni Al-Qayyim. Maka tidak ada yang lebih merosakkan seperti kelekaan serta kelalaian ayah-ayah mereka dari mendidik dan tanggungjawab terhadap keluarga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Huzaifah radhiyallahu an dalam suatu hadis yang panjang, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnahnya ujian seseorang terletak pada isterinya, hartanya, anaknya, dirinya dan jiran tetangganya. Dapat dihapuskan dengan solat, puasa, sedekah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Sidang Jumaat sekalian, setiap dari kita haruslah sedar, sebagai ibu dan ayah, membesarkan anak-anak biarlah dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kita marah atas perasaan kerana cinta dan kasih sayang. Kita menegur dan membetulkan mereka dengan cinta dan kasih sayang, agar kita mendapat cinta dan kasih sayang dari Allah, serta dipermudahkan kita demi mendidik mereka di zaman yang penuh mencabar ini. Maka bagi sesiapa yang masih mempunyai anak-anak yang berada di bawah tanggungan kita, didiklah mereka agar menjadi aset berguna dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni mereka, ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل وسلم زد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع فضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجروا. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة وولي عهده دوليا ترأمأ بوليا تنكو شرف الدين بدليشة ابن السلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم غير زاد. إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.